Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 11 yang terdiri daripada 3 ahli kumpulan iaitu saya, Nurul Azwaliza binti Mat Adam dengan nombor matrik A181548, Harina Amelin binti Muhammad Jamalul Lail dengan nombor matrik A181697, Nik Nur Azrin binti Nik Fauzi dengan nombor matrik A183869. Kami akan membentangkan tuangan logam. Tuangan ialah suatu proses pembuatan di mana logam lebur dituangkan ke dalam acuan yang mempunyai bentuk dan saiz tertentu. Secara lazimnya, proses tuangan ini banyak digunakan dalam industri pengeluaran produk logam. Proses tuangan banyak memberi impak kepada industri pengeluaran produk logam kerana banyak kelebihan dan sedikit kelemahan yang ada. Antara kelebihan proses tuangan ialah bentuk yang rumit dan kompleks senang dihasilkan dan bahan yang digunakan boleh dikitar semula. Proses ini telah digunakan secara meluas sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghasilkan patung, terutamanya tembaga, perhiasan dan alat. Antara teknik tradisional adalah tuangan lilin dan tuangan pasir. Terdapat 3 objektif bagi kajian ini. Yang pertama adalah memahami definisi dan proses-proses tuangan bagi menghasilkan sesuatu peralatan atau barangan untuk kegunaan tertentu. Yang kedua, menyenaraikan kaedah pemprosesan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu barangan. Yang ketiga, menyenaraikan hasil akhir yang diperoleh daripada proses tuangan logam. Seterusnya adalah jenis-jenis proses tuangan logam. Terdapat 3 jenis-jenis proses tuangan logam, iaitu yang pertama, tuangan pasir, yang kedua, pemutus pelaburan dan yang terakhir, tuangan acuan tekanan. Seterusnya, saya akan menerangkan pula mengenai tuangan pasir. Ia juga dikenali sebagai tuangan acuan pasir. Ini adalah proses yang melibatkan penghasilan tuangan berasaskan acuan pasir. Tuangan pasir biasanya dihasilkan di jenis kilang khusus yang dipanggil foundry. Bahan yang boleh diperolehi dengan tuangan termasuk besi, keluli dan kebanyakannya alloy bukan ferrous. Bahan dan alatan yang digunakan untuk tuangan pasir ini adalah corak, sprue, kotak acuan, teras, pasir dan riser. Proses tuangan pasir ini dikenali proses yang amat rumit di mana ada 15 langkah dalam pembuatan tuangan pasir ini. Yang pertama, corak bawah diletakkan pada kotak acuan bawah. Kedua, taburkan sabun pemisah. Ketiga, masukkan pasir halus dan campuran pasir. Keempat, mampetkan dan ratakan permukaan pasir. Kemudian, terbalikkan kotak acuan dan pasang kotak acuan atas. Keenam, letakkan corak atas pada corak bawah serta sprue dan riser. Ketujuh, taburkan sabun pemisah. Kedelapan, masukkan pasir halus dan campuran pasir. Kemudian, mampetkan dan ratakan permukaan pasir. Seterusnya, keluarkan sprue dan riser serta buat liang udara pada pasir. Dan yang ke-11, keluarkan corak atas dan bawah. Kemudian, masukkan teras dan buat aliran logam. 13. Pasangkan semuka kotak acuan atas. Ke-14. Curahkan logam lebur hingga penuh dan akhir sekali keluarkan produk setelah sejuk. Terdapat 4 aplikasi bagi tuangan pasir iaitu yang pertama, ombak pemampat udara. Kedua, galas kereta iaitu dikenali sebagai bearings, kuali minyak enjin dan akhir sekali tangki gas dan minyak. Hasil akhir bahan bagi tuangan pasir ini adalah piston silinder dan silinder blok. Baiklah, saya akan menerangkan pula mengenai pemutus pelaburan. Ia adalah salah satu jenis pembentuk logam tertua dan ia melibatkan penggunaan bahan boleh melebur seperti lilin. Cangkera yang diperbuat daripada plastik, seramik atau plaster biasanya terbentuk di sekeliling corak lilin. Ia juga mempunyai ciri-ciri yang unik dan boleh menghasilkan komponen yang kompleks. Ia mempunyai 2 variasi iaitu dengan menggunakan kotak acuan dan teknik cangkerang. Bahan dan alatan yang digunakan bagi pemutus pelaburan ini, corak lilin untuk hasilkan bentuk produk, bekas acuan dan bahan peleburan.
Terdapat 5 proses bagi pemutus pelaburan ini, iaitu yang pertama, corak dicelupkan ke dalam pekatan bahan penyalur tahan panas. Kedua, corak diletakkan dalam bekas acuan dan bahan peleburan itu dituangkan. Ketiga, acuan dipanaskan untuk melebur corak dan mengalir keluar membentuk rongga acuan. Dan keempat, acuan diterbalikkan dan logam lebur dituang ke dalam rongga acuan. Akhir sekali, produk dikeluarkan apabila logam lebur memejal dan sejuk. Antara aplikasi pemutus pelaburan adalah aeroangkasa dan pertahanan, penjanaan kuasa, automotif dan perubatan dan ortopedik. Manakala, untuk hasil akhir bahan untuk pemutus pelaburan adalah senjata api dan mesin industri makanan. Seterusnya, untuk tuangan acuan tekanan, ia adalah proses penuangan logam yang melibatkan pemaksaan logam cair ke dalam rongga busuk di bawah tekanan yang tinggi. Cecair logam ditekan di bawah tekanan tinggi dan pada kelajuan tinggi ke dalam rongga acuan logam ketepatan. Ia kemudian dibiarkan sejuk dan memejal di bawah tekanan untuk membentuk tuangan. Ia untuk bahan-bahan yang mempunyai suhu lebur yang rendah. Tekanan yang tinggi 0.7 megapascal sehingga 700 megapascal digunakan untuk memaksa logam lebur memasuki rongga acuan. Bahan dan alatan yang digunakan adalah produk dihasilkan melalui cara menyuntik, logam lebur pada tekanan tinggi ke dalam die dan mesin acuan die. Proses tuangan acuan tekanan adalah dengan: pertama, logam lebur dimasukkan ke dalam kebuk die. Kedua, pelocok menolak masuk logam lebur ke dalam rongga die. Ketiga, teras dikeluarkan dan die pengeluar digerakkan ke belakang. Keempat, pin penolak menolak produk keluar. Antara aplikasi tuangan acuan tekanan adalah automotif seperti tayar dan blok, peralatan perkakasan arm, tuangan aeroangkasa dan perumahan motor elektrik. Manakala, untuk hasil akhir bahan untuk tuangan acuan tekanan adalah peralatan pembedahan dan housing lampu isyarat. Pada pandangan saya, penuangan logam ini dapat menghasilkan bahan-bahan kerja yang kompleks, terutamanya struktur dalaman yang rumit seperti blok silinder. Namun begitu, proses ini melibatkan persekitaran pekerjaan yang lemah, iaitu terdapat suhu yang tinggi, habuk dan intensiti tenaga kerja yang tinggi. Pandangan peribadi saya tentang tuangan logam adalah penuangan logam juga mempunyai banyak kepentingannya. Dengan adanya proses tuangan logam, banyak bentuk produk yang rumit dapat dihasilkan di samping kos yang digunakan juga adalah murah. Selain itu, bahan buangan sisa logam boleh digital semula dan sesuai untuk kerja pengeluaran yang semasa. Akhir sekali adalah pandangan peribadi daripada saya. Ada banyak masalah yang muncul apabila menjalankan proses tuangan logam ini, antaranya apabila sumber kayu semakin berkurang akibat pembangunan yang kian pesat. Ini akan menimbulkan masalah dalam pembuatan corak yang menggunakan kayu. Proses pembuatan corak menggunakan kayu seperti pengukiran dan pemotongan yang tepat juga memerlukan masa yang lama. Akhir sekali, kayu adalah bahan yang mudah rosak dan patah akibat serangga perosak seperti anak-anai dan lebah, serta ia memerlukan penjagaan yang maksimum. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulannya, tuangan ialah satu proses di mana logam lebur dituangkan ke dalam acuan yang mempunyai bentuk dan saiz tertentu. Kebanyakannya, hasil akhir tuangan logam ini menghasilkan produk atau alatan yang berbeza yang berkaitan dengan industri, automotif dan telekomunikasi. Selepas dikaji, proses tuangan pasir adalah antara proses tuangan logam yang paling rumit untuk dijalankan kerana ia melibatkan banyak langkah pembuatannya. Seterusnya, proses pemutus pelaburan ialah satu jenis pembentuk logam yang tertua di mana ia mempunyai ciri-ciri yang menarik. Ringkasnya, proses ini mudah untuk dilakukan iaitu corak dicelupkan, dituangkan, dipanaskan, diterbalikkan dan dikeluarkan hasil akhir bahan. Akhir sekali, proses tuangan tekanan ialah proses tuangan logam yang melibatkan tekanan tinggi di mana proses ini juga mudah untuk dilakukan. Proses ini melibatkan peleburan logam, penolakan pelocok, teras dikeluarkan dan produk akhir ditolak keluar. Ini adalah senarai-senarai rujukan yang diperolehi.